Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ni dalam kuliah Sunan Tirmizi, dan hari ini kita akan bincangkan bab ke-64 dan hadis ke-87 ya. Bab ke-64 hadis 87. Seperti biasalah saya buat nota ni dalam keadaan cepat-cepat. Banyaklah yang tidak sempurna di sana sini, tetapi sekadarnya untuk perbincangan hari ini boleh kita bawakan dan pakai setakat mana yang telah siap sahaja. Mungkin nanti akan datang saya akan tambah lagi di sini, di sana sini lah. Ya, seperti biasa saya buat begitulah. Sekadar ni pun saya rasa sudah banyak, dan ini pun tak tahu lagi nak sempat habis ke tidak hari ni ya. Tak apa, kita tengok dululah. Tengok dulu. Bab ma ja'a fil wudu' min al-qai'i wal-ru'ath. Wa bihi qala haddathana Abu Ubaidah ibn Abi Safar wa huwa Ahmad ibn Abdullah al-Hamdani al-Kufi Ishaq bin Mansur qala Abu Ubaidah haddathana wa qala Ishaq akhbarana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala haddathani Abi an Husain al-Muallim عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة. قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصحه. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، حديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. Bab ke-64 iaitu bab hadis-hadis tentang berwudu kerana muntah dan keluar darah dari hidung. Saya tengok terjemahan Indonesia, dia guna bahasa Jawa, mimisan. Oh, menarik juga, satu perkataan saja. Itu maksudnya keluar darah dari hidung. Satu keadaan lah, misalnya seseorang tu demam ke atau terlalu panas dan sebagainya, dia jadi berdarah hidung, keluar darah dari hidung, dipanggil mimisan. Mimisan. Hadis-hadis tentang berwudu kerana muntah dan keluar darah dari hidung. Abu Ubaidah bin Abi Safar, iaitu Ahmad bin Abdullah al-Hamdani al-Kufi, dan Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami. Kata Abu Ubaidah, haddathana. Ishaq pula berkata, akhbarana Abdus Samad bin Abdul Warith. Katanya ayahku, yakni Abdul Warith, meriwayatkan kepadaku daripada Husain al-Muallim, daripada Yahya bin Abi Kathir. Katanya Abdul Rahman bin Amr al-Auza'i meriwayatkan kepadaku daripada Ya'ish bin al-Walid al-Makhzumi, daripada ayahnya, daripada Ma'dan bin Abi Talhah, daripada Abi ad-Darda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah lalu baginda berwudu. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu Thauban di Masjid Dimashq. Aku sebut perkara itu, yakni apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda itu kepadanya. Maka beliau berkata,
benar, bahkan akulah yang menuangkan air wudu kepada baginda. Kata Abu Isa, Ishaq bin Mansur berkata, Ma'dan bin Talha. Kata Abu Isa, sedangkan Ibnu Abi Talha lebih sahih. Kata Abu Isa lagi, tidak hanya seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in berpendapat perlu berwudu kerana muntah atau berdarah hidung ataupun mimisan. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Sesetengah ahli ilmu pula berpendapat tidak perlu berwudu kerana muntah atau berdarah hidung. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Husain Al-Muallim menganggap hadis ini baik. Dan hadis Husain adalah hadis yang paling baik dalam bab ini. Ma'mar meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Katsir, namun dia tersalah dalam meriwayatkannya. Katanya daripada Ya'ish bin Al-Walid, daripada Khalid bin Ma'dan, daripada Abi Darda. Dia tidak menyebutkan di dalamnya nama Al-Auza'i. Nama Al-Auza'i. Dia juga menyebutkan daripada Khalid bin Ma'dan, padahal sebenarnya Ma'dan bin Abi Talha. Itulah yang kita baca bab 64 dan hadis 87 sebelum ni. Ini tajuk Bab ma ja'a fil wudu' min al-qai'i war ru'af. Bab hadis-hadis tentang berwudu kerana muntah dan keluar darah dari hidung. Saya tak sempat buat nota di sini. Sepatutnya ada juga nota di sini. Sebab saya tengok di dalam setengah-setengah syarah tu, dia ada nota yang menarik, tapi saya tak sempat masukkan di sini. InsyaAllah akan datang. Kalau sempat saya akan masukkan di sana sini ya. Saya nak tunjuk sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kita nak tengok syarah yang saya maksudkan itu. Saya rasa di sini. Ini yang dia sebut menarik lah, saya rasa. Dan saya perlu nukilkan daripada sini. Dia kata bab ni sebenarnya berkait rapat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, au jaa'a ahadum minkum minal gha'id. Dia ada kaitan dengan ayat itu. Mana kalau kita nak tengok di dalam Al-Quran, punca bagi bab ni, bab ke 64 kita ni, di mana terletak puncanya di dalam Al-Quran. Sebab kalau seperti dalam hadis ni tak ada dalam Quran sebut. Tetapi kalau kita nak kaitkan dengan ayat Al-Quran, mana sebagai asasnya, maka ayat mana di dalam Al-Quran? Jadi jawapannya, dia sebut, ia berkait dengan firman Allah, au jaa'a ahadum minkum minal gha'id. Para ulama berbeza pendapat dalam mentangkihkan ayat ini. 3 imam utama daripada 4 imam mazhab yang besar di kalangan umat Islam mengatakan maksud au jaa'a ahadum minkum minal gha'id ini iaitu ma kharaja minas sabilain. Itu yang dimaksudkan. Jadi ma kharaja minas sabilain itu maksudnya apa yang keluar daripada qubul dan dubur. Itulah yang membatalkan wudu, dan itulah yang dikatakan hadas. Bila keluar daripada salah satu saluran itu najis yang utama daripada tubuh kita, qubul, ini bahagian hadapan, lelakinya zakar, disebut zakar, kalau perempuan faraj, dan dubur bahagian belakang, di mana keluar najis itu ketika buang air besar. Itu sabilain yang dimaksudkan dengan 2 jalan atau 2 saluran keluar najis. Sebab Allah SWT sebut di sini seseorang itu datang dari tempat
ghaid, buang air. Biasanya apabila seseorang itu pergi buang air, yang keluar daripada tubuhnya ialah melalui dua saluran itu, air kencing dan juga najis, tahinya. Itulah yang keluar. Jadi di dalam Al-Quran, kalau sekadar di dalam Al-Quran, asasnya sebagai asas bagi terbatalnya wudu dengan sebab hadas kecil itulah yang dimaksudkan dengan hadas kecil yang memerlukan kita berwudu. Maknanya kalau kita telah ada wudu kita itu terbatal. Maksudnya yang keluar daripada dua saluran itu saja yang membatalkan wudu. Adapun yang lain-lain termasuklah muntah. Muntah tu keluar daripada mulut, bukan daripada dua saluran tadi. Begitu juga berdarah hidung, itu keluar daripada hidung, bukan keluar daripada dua saluran tadi. Maka kedua-duanya tidak membatalkan wudu. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Adakah muntah juga membatalkan wudu? Merupakan hadas kecil yang perlu kita berwudu semula. Kalau kita dah ada wudu itu terbatal. Begitu juga dengan berdarah hidung, adakah ia membatalkan wudu juga atau tidak? Ada dua pendapat di situ. Bagi orang yang berpegang dengan rujukan asas, iaitu Al-Quran, mereka kata itu semua tidak membatalkan. Najis mana sekalipun yang keluar daripada saluran yang lain selain daripada dua saluran itu tidak membatalkan wudu. Sebab apa? Sebab Allah sebut au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun seseorang daripada kamu datang dari tempat buang air. Jadi kalau dari tempat buang air itu biasanya yang keluar daripada mana? Daripada dua saluran itu saja. Tidak ada muntah, tidak ada berdarah hidung, apa semua itu tidak ada. Tetapi segolongan daripada ulama semenjak zaman sahabat lagi mengatakan membatalkan wudu itu tidak hanya khusus dengan najis yang keluar atau sesuatu yang keluar daripada dua saluran itu sahaja. Bahkan najis yang keluar daripada saluran lain, darah yang keluar dari tubuh misalnya, dari lengan kita pun darah itu najis, kata mereka lah, maka ia membatalkan wudu. Padahal tidak keluar daripada dua saluran utama keluar najis itu. Begitu juga berdarah hidung, itu bukan dua saluran, sabilain. Begitu juga muntah, keluar melalui mulut, itu pun bukan sabilain. Jadi mana-mana najis yang keluar daripada badan atau tubuh manusia termasuk di dalam ayat ini, kata mereka. Termasuk juga. Dan ia diperjelaskan oleh hadis. Dalam hadis, walaupun di dalam rujukan utama, rujukan asas agama kita Al-Quran, tidak ada sebut dengan jelas tentang perkara itu, tetapi apabila kita kaji secara mendalam, maksudnya itu keluar najis daripada tubuh. Bila pergi tempat buang air, yang keluar melalui dua saluran itu. Tapi tidak semesti najis daripada tubuh kita ni keluar melalui dua saluran itu saja. Kalau keluar melalui saluran yang lain, juga membatalkan wudu. Dan itu yang kita dapati di dalam hadis, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran. Cuma isyaratnya ada. Isyaratun nas itu ada. Tapi berdasarkan ibaratun nas itu tidak ada. Itu tidak. Jadi yang keluar daripada tubuh kita, misalnya darah ataupun nanah dan sebagainya, itu juga termasuk dalam yang membatalkan wudu. Tetapi tiga imam, iaitu ataupun dua imam yang lebih tepatnya, sebab Imam Tirmizi kata Imam Ahmad termasuk dalam yang mengatakan terbatal juga wudu. Jadi kalau begitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lah mengatakan tidak batal, selain daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak batal, kecuali yang keluar daripada dua saluran utama najis tadi, qubul dan dubur. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengatakan terbatal juga.
Bukan melalui dua saluran itu saja. Asalkan najis keluar daripada tubuh, ikut saluran mana pun membatalkan wudhu. Dan itu kita faham daripada hadis. Walaupun secara jelasnya tidak ada di dalam Al-Quran. Cumanya mereka ada mensyaratkan pula lah, berbezalah pula dari segi syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan kalau muntah tu sepenuh mulut, kalau sedikit tak membatalkan. Begitu juga darah tu kalau sedikit saja tidak membatalkan. Kalau kadar yang banyak, yakni mengalir ataupun meleleh, itu baru membatalkan. Bagi orang yang kata membatalkan lah, bagi orang yang kata membatalkan. Nah, itu perkara pertama yang saya belum tulis lagi. Dan ini menarik. Dan saya tengok dalam banyak-banyak syarah tidak ada yang sebut begini. Yang sebut begini ni di sini. Satu lagi yang menarik, tapi itu apabila kita bincangkan hadis, sanad dia, baru kita nampak di situ. Baik, kita pergi kepada sanad. Sepatutnya di sini nota ni kena ada. Kalau kita pergi kepada sanad, ni sanadnya. Abu Ubaidah bin Abi Safar, iaitu Ahmad bin Abdullah Al-Hamdani, Ishaq, Abdul Samad 3, Abdul Warith 4, Husain Al-Muallim 5, Yahya bin Abi Kathir 6, Abdul Rahman bin Amr Al-Auza'i 7, Ya'ish bin Al-Walid 8, ayahnya Al-Walid 9, Ma'dan bin Abi Talha 10, Abi Darda. Ni kalau kita kira dengan Abu Darda ni 10 di sini ni, perawi dia. Mana antara pengarang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 perawi. Ini sanad yang paling panjang di dalam Tirmizi. Satu-satunya di dalam Tirmizi dipanggil sanad Usyari. Sanad Usyari. Sanad Usyari ialah sanad yang mana perawi terdiri daripada 10 orang perawi. Biasanya tak sampai begitu. Dalam Tirmizi pun tidaklah sampai banyak begitu. Tapi sampai 10 begini, satu ini saja. Dalam sebesar-besar kitab Tirmizi itu, di sini saja ada. Dan dalam kitab Tirmizi juga perlu kita ketahui bahawa hadis sulasi, sulasi dipanggil hadis sulasi, juga hanya ada satu saja di dalam Sunan Tirmizi. Kalau di dalam Bukhari tu agak banyak juga. Banyak juga. Sebab Bukhari di atas lagi, guru kepada Imam Tirmizi. Mana antara pengarang tu dengan Nabi ada 3 orang sahaja perawi. Mana dalam sanad itu. Itu bagi Bukhari dianggap tinggi. Paling tinggilah sanadnya. Sebab sanadnya paling ringkas, disebut sanad paling tinggi. Dan sanad seperti itu dipanggil sulasi. Tapi kalau di antara pengarang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 orang, itu dipanggil Usyari. Dan ini hanya terdapat di dalam kitab ini. Terdapat di dalam kitab ini. Itu menarik. Menarik. Dalam kitab lain tak ada sebut. Disebut di sini. Dalam Nasa'i juga ada satu sahaja hadis Usyari. Iaitu hadis yang menceritakan tentang Qul huwallahu ahad, itu menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi Imam Nasa'i meriwayatkan hadis itu melalui 10 orang perawi, nak sampai kepada Nabi. Jadi Nasa'i pun ada satu saja juga hadis Usyari. Tirmizi pun ada satu juga. Yang Tirmizi itu mana? Yang ni, hadis inilah yang kita baca sekarang ni. Ini suatu yang menarik. Dan saya rasa insya-Allah nanti kalau sempat saya akan masukkan juga di dalam syarah kita ni. Sebab itu suatu perkara yang menarik. Walaupun tidak disebut, banyak syarah-syarah ni tak ada sebut begitu. Kalau kita nak tengok kalau kita nak tengok di dalam Quran, kita nak tengoklah ayat tadi, sebab dia sebut bab yang kita baca hari ini dia berkait rapat dengan ayat itu. Jadi ayat ini
ada dua yang lebih kurang sama apa nama ni perkataannya itu. Kalau ada beza pun sikit-sikit dalam surah Nisa dan juga Al-Maidah, dua tempat dua tempat. Kita dah sebelum pada ni saya dah bawa dah juga kepada ayat ini. Jadi yang kita nak di sini ni bab yang kita baca hari ini iaitu bab yang ke-64 ni. Bab yang ke-64 ini dengan hadis di bawahnya itu ia berkait dengan kalau Quran ini ni ayat ni. Auja ahadum minkum minal ghaid. Jadi seolah-olahnya hadis ini mentafsirkan firman Allah, auja ahadum minkum minal ghaid, yang merupakan sebahagian daripada ayat ke-43 surah An-Nisa atau ayat ke-6 surah Al-Maidah. Dia lebih kurang sama. Di sini sampai ke sini sama. Kalau beza pun sikit minhu di sini ada, di sana tidak ada minhu. Di sana tidak ada minhu. Cuba tengok di sini. Dia sama di sini. Di sini tidak ada minhu. Tidak ada minhu. Di dalam surah An-Nisa. Ikut mana-mana pun dalam kedua-dua ayat tu bahagian ini memang ada. Auja ahadum minkum minal ghaid. Seperti yang kita sebut tadi, ini kaitannya. Kalau kita nak cari di dalam Quran, apa kaitan bab yang kita baca tadi dan hadis di bawahnya dengan Al-Quran. Kalau kita nak cari ayat Al-Quran yang ada kaitan dengannya, maka di sini. Di sinilah. Sesoalnya hadis itu mentafsirkan makna Al-Quran ini. Jadi ulama yang mengatakan tidak, ia tidak termasuk dalam hadas kecil dan tidak membatalkan wudu, mereka tidak memasukkan hadis itu dengan ayat ni, yang tidak mengaitkan. Dia kata tak ada kaitan. Apalagi hadis itu tidak sesuai, tidak layak pun untuk kita kaitkan dengan ayat ini. Walaupun sebagai tafsirnya. Sebab banyak perkara yang belum jelas di situ. Sedangkan yang disebut dalam Quran ni memang jelas. Bila kita pergi buang air, biasanya dia akan terkeluar daripada dua saluran utama, keluar najis itu. Dia akan keluar. Walaupun kita kata nak buang air besar, tapi air kecil tu, kencing tu akan keluar juga. Jadi dua itu maksud, dua saluran utama tu. Jadi sekadar itu saja yang disebut dalam Quran. Jadi hadis itu tidak sampai ke suatu peringkat yang layak digunakan untuk menjelaskan ayat ini. Tak boleh. Tak boleh. Paling-paling tinggi pun kita kata elok sajalah. Kalau nak berwuduk pun, nak kata sampai membatalkan wuduk, kita nak kira itu sebagai hadas kecil, tak boleh kata mereka. Bagi orang yang kata tidak membatalkan itulah, keluar darah melalui hidung ataupun muntah itu tidak membatalkan wuduk. Dia kata begitulah. Tapi bagi orang yang mengaitkan dengan ayat ini, dia kata ayat ini nak menceritakan najis keluar daripada tubuh. Betul, yang biasanya keluar melalui dua saluran itu. Tapi kalau keluar melalui saluran lain juga, membatalkan, kata mereka. Sebab di sini nak cerita tentang apa yang membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk itu najis keluar daripada tubuh. Najis keluar daripada tubuh ketika kita pergi buang air, ya betul lah daripada dua saluran itu. Tapi ada kalanya najis keluar melalui saluran lain. Melalui tubuh, bahagian tubuh yang lain. Cumanya di situ kalau kita kata darah najis, adakah sepakat darah itu najis? Belum lagi sepakat juga para ulama. Dengan sebab itu kita tidak boleh mentafsirkan dengan hadis tadi ayat Quran ini, kata mereka. Sebab itu masih belum disepakati lagi tentang najisnya darah itu. Dan kalau kata muntah pun, ia keluar bukan melalui saluran dia. Saluran najis bukan. Mulut bukan saluran najis. Walaupun yang keluar tu daripada perut. Dan najis lah kiranya. Tetapi saluran itu bukan saluran najis yang sebenarnya. Sedangkan ayat ini zahirnya
mengatakan najis yang keluar melalui saluran yang sebenarnya. Gitu. Jadi dengan sebab itu Imam Syafi'i kata ikutlah asalkan saluran yang sebenarnya. Yang keluar tu walaupun yang bukan biasa keluar pun membatalkan wuduk juga, kata dia, sebab melalui dua saluran itu juga. Iaitu misalnya ulat ke yang keluar, batu ke keluar tu, bukan kencing, bukan air kencing tapi batu yang keluar. Bukan najis tapi emas yang keluar misalnya. Batal juga wuduk. Tetapi Imam Malik, Imam Bukhari dan lain-lain mengatakan tidak. Yang biasa keluar melalui saluran najis itu, najis lah. Yang itu baru batal. Kalau yang tidak biasa keluar, itu tidak. Ataupun yang biasa keluar juga tetapi tidak pada ketika keadaan biasa, keadaan sihat, keadaan sakit saja keluar, itu pun tidak membatalkan wudhu juga. Perbincangannya panjang di sini. Tapi asasnya di sinilah. Inilah ayat. Sebab itu bila kita baca hadis ini, kalau boleh jangan lupa kaitannya dengan Al-Quran. Kalau kita nak kaitkan dengan Al-Quran, ayat mana? Di mana? Ini peranan seseorang mujtahid. Seseorang mujtahid dalam fiqh, dia mesti kena tahu benda ni. Kalau tidak, tak boleh jadi mujtahid. Dia tak boleh nak kaitkan hadis ini dengan ayat mana. Kalau nak cari dalam Al-Quran, walaupun tidak jelas, secara isyarat saja dia kena tahu. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh. Itu bendanya ya. Baik, kita tengok seterusnya. Abu Ubaidah bin Abi Safar, iaitu Ahmad bin Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi. Kita dah ada nota di sini. Nama sebenar Abu Ubaidah dan susur galurnya secara lengkap adalah seperti berikut. Seperti berikut. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Safar Al-Hamdani Al-Kufi. Nama sebenar Abi Safar, yang kunyah ayah dia tu Abi Safar, ialah Sa'id bin Yahmar Al-Kufi. Yahmar Al-Kufi. Sa'id bin Yahmar Al-Kufi. Nama sebenar ayah dia, Abu Ubaidah bin Abi Safar. Maknanya yang digunakan dalam sanad ini ialah kunyah untuk perawi dan juga ayahnya. Kedua-duanya digunakan kunyah. Cuma Imam Tirmizi menjelaskan Abu Ubaidah itu siapa? Ahmad bin Abdullah Al-Hamdani Ahmad bin Abi Safar. Jadi Abi Safar itu bukan ayahnya yang sebenar lagi. Bukan ayahnya yang sebenar lagi. Maknanya nenek, datuk nenek dia Ahmad bin Abi Safar, iaitu Ahmad bin Abdullah. Abdullah tu nama ayah dia yang sebenarnya. Nama ayahnya yang sebenar. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Safar. Baru Abi Safar duduk sini. Maknanya datuk yang pertama Muhammad, datuk yang kedua Abdullah, datuk yang ketiga tu baru Abi Safar. Tetapi Abu Ubaidah ni selalu dikaitkan dengan datuk yang ketiga. Itu cara tradisi Arab itu. Tradisi Arab. Al-Hamdani Al-Kufi. Nama sebenar Abi Safar, yakni datuk ketiganya itu, ialah Sa'id bin Yahmar Al-Kufi. Itu ceritanya. Baik, Abu Ubaidah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Abdul Samad bin Abdul Warith dan lain-lain. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain tokoh pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, daripada Abu Ubaidah. Abu Hatim berkata, Abu Ubaidah seorang syekh yang meninggal dunia pada tahun 258 Hijrah. Demikian tersebut di dalam Al-Khulasah. Di dalam At-Taqrib pula Hafiz Ibnu Hajar berkata, seorang perawi saduq yang ada waham. Maknanya yang ada juga waham. Ni kalau sebut syekh ni dalam ilmu rijal, dia tidak memberi makna elok sangat. Kadang-kadang dia memberi makna dhaif. Kadang-kadang memberi makna orang yang orang tua. Orang yang
Kalau dari segi tahap perawi itu tahap hadis hasan, perawi hadis hasan, bukan perawi hadis sahih. Sebab itu kalau kita tengok Hafiz Ibn Hajar tulis ni perawi saduk. Saduk ni, perawi saduk ni, ini pun lafaz ta'dil yang rendah. Yang ni hanya untuk perawi hadis hasan, bukan perawi hadis sahih. Apalagi disebut ada waham pula. Maknanya kadang-kadang dalam riwayatnya itu dia terkeliru. Dia keliru. Dia ada terkeliru. Ini kedudukan Abu Ubaidah. Sebab itu Abu Ubaidah, sebab itu Imam Tirmizi tidak hanya mengambil daripada Abu Ubaidah saja. Cuba perhatikan. Dan Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami. Siapa kata ni? Imam Tirmizi lah. Maknanya Imam Tirmizi ambil daripada dua orang guru. Satunya Abu Ubaidah dan yang kedua Ishaq bin Mansur. Ini juga guru Imam Tirmizi. Apa sebab Imam Tirmizi buat begitu? Sebab Abu Ubaidah ni bukannya perawi yang kuat sangat. Tapi perawi hadis hasan dah. Bukan perawi dhaif dah. Jadi untuk menguatkan lagi, dia putkan bersama seorang lagi guru dia yang juga meriwayatkan hadis ini kepadanya dan sahabat-sahabatnya. Siapa guru yang seorang lagi itu? Ishaq bin Mansur. Ini Ishaq bin Mansur bin Bahram Al-Kausaj, Abu Ya'qub At-Tamimi Al-Marwazi, seorang perawi thiqah, lagi thabt, teguh, daripada tabaqah ke-11. Perawi thiqah lagi thabt, maknanya ini lebih kuat. Lebih kuat pun bukan bermakna dia sentiasa makna tepat dalam riwayatnya. Demikian tersebut di dalam At-Taqrib. Taqrib ni maksudnya Taqribut Tahdzib, iaitu karangan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Pengarang Al-Khulasah pula berkata, Al-Khulasah itu maksudnya Khulasatu Tadhhib Tahdhibil Kamal oleh Al-Khazraji. Jadi saya tak sebut banyaklah, secara ringkas semua. Berkata, beliau salah seorang imam. Jadi Ishaq bin Mansur ni bukan calon-calon orang lah. Salah seorang imam yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Seorang yang berpengetahuan tentang masalah-masalah pilihan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Jadi masalah fiqh bagi dua orang tokoh mujtahid, iaitu Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Jadi dia banyak tahu masalah-masalah pilihan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Banyak mengembara dan menjelajah untuk mempelajari hadis, dan seorang yang luas ilmunya. Itu katanya. Seorang yang luas ilmunya. Ishaq bin Mansur meriwayatkan hadis daripada Ibnu Uyainah, An-Nadhr bin Shumain, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai adalah sebahagian daripada tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ishaq seorang perawi thiqah lagi thabt. Beliau meninggal dunia pada tahun 251 Hijrah. Itu dua orang perawi tempat Imam Tirmizi mengambil hadis yang kita baca ini, iaitu hadis yang ke-87 di bawah bab ke-64 ini, iaitu bab ma ja'a fil wudu minal qai'i war ru'af. Bab hadis-hadis tentang berwudu, yakni keperluan berwudu kerana muntah dan keluar darah dari hidung. Maknanya kalau keluar darah dari hidung ataupun muntah, kena ambil air sembahyang semula. Maknanya kalau orang tu sudah ada wuduk lah, nak bersembahyang, dia kena ambil air sembahyang semula. Kalau tidak nak bersembahyang, tak apa, tak ambil wuduk pun. Tidaklah kata mesti kena ambil wuduk terus lepas berdarah hidung ataupun muntah tu. Itu kalau nak sembahyang, atau kalau nak buat lain-lain perkara yang memerlukan wuduk lah, itu kena berwuduk. Jadi hadis ini Imam Tirmizi buat untuk orang yang berpendapat dua perkara ni membatalkan. Tetapi adakah semua bersetuju? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Tapi Imam Tirmizi nampaknya cenderung ke situ. Cenderung kepada
kena berwudu. Sebab itu dia buat tajuk ni. Dia tidak buat satu lagi tajuk sebagaimana biasa. Dia tidak buat babu majaa fi tarkil wudu minal qai'i war ru'af. Tidak ada tajuk macam tu. Menunjukkan pilihannya ialah kena berwudu. Jadi kalau begitu tajuk bab ini membuktikan Imam Tirmizi tidak sebagaimana yang didakwa oleh setengah-setengah orang tu bermazhab Syafi'i. Sebab kalau Syafi'i tidak membatalkan wudu, kalau Syafi'i tidak membatalkan wudu dengan muntah ataupun berdarah hidung tu, tidak membatalkan wudu. Ataupun kalau kita kata dia ni mengikut mazhab lain, tidak. Banyak ada ketikanya setengah orang tu kata dia bermazhab Ahmad lah, macam-macam, Malik, macam-macam kata. Tapi sebenarnya tidak. Dia biasalah ulama-ulama hadis ni, dia cara dia sendiri. Dia berpegang dengan hadis. Mana hadis yang dia nampak kuat, dia pegang dengan itulah. Itu Imam Tirmizi salah seorang ashabul hadis atau ahlul hadis. Ini salah satu bukti bahawa Imam Tirmizi tidak bermazhab Syafi'i. Setengah-setengah orang tu dia kata memang dia mazhab Syafi'i. Ni tajuk ni tak sesuai ni dengan mazhab Syafi'i ni. Tak sesuai. Tapi Imam Tirmizi pilih tajuk ni. Dan dia tidak buat satu lagi tajuk. Itu cara nak faham. Kita hadis ni setengah orang dia kata macam mana kita nak tahu Imam Tirmizi ni berpendapat begini, berpendapat begini. Itu bedanya. Kalau kita belajar dengan betul, kita akan dapat tahu. Melalui tajuk bab yang dibuatnya itu kita dapat tahu. Sebagaimana Imam Bukhari juga, dia menyatakan pendapatnya melalui tajuk yang dibuatnya. Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami, kata Abu Ubaidah, haddatsana. Ini termasuk dalam amanah Imam Tirmizi dalam menyampaikan hadis. Dia ingat guru dia yang bernama Abu Ubaidah tu, dia guna lafaz mana ketika meriwayatkan hadis ini. Dia guna lafaz haddatsana. Ishaq pula berkata akhbarana. Guru dia yang seorang lagi tu, Ishaq bin Mansur pula, dia tidak guna haddatsana, tapi dia guna lafaz akhbarana ketika menyampaikan hadis ini. Gitu. Dia guna lafaz akhbarana. Padahal bagi Imam Tirmizi, kedua-dua lafaz itu sama saja, boleh ditukar-tukar. Tempat haddatsana boleh kita kata akhbarana, tempat akhbarana boleh kita kata haddatsana, boleh saja ditukar-tukar. Tetapi beliau tidak mahu buat begitu, sebab dia kira itu tidak amanah kalau dia kata begitu. Sebab apa? Sebab guru dia tak kata, Abu Ubaidah tak kata akhbarana, tapi dia kata haddatsana. Maknanya seseorang perawi itu dia kena ingat dengan baik lafaz yang digunakan oleh guru dia. Lafaz yang digunakan oleh guru dia. Terutamanya kalau guru dia tu memang membezakan antara penggunaan haddatsana dengan akhbarana. Lagilah kena jaga. Kalau guru dia tidak membezakan pun, murid yang cerdas, murid yang kuat ingatannya seperti Imam Tirmizi, dia akan ingat guru dia yang ni sebut macam mana, guru dia yang seorang lagi sebut macam mana. Dia kena tahulah. 770. Maksud Imam Tirmizi ialah Abu Ubaidah meriwayatkan hadis ini kepadanya dengan lafaz tahdits. Jadi kata haddatsana tu dengan lafaz haddatsana maksudnya lafaz tahdits. Sementara Ishaq pula meriwayatkan kepadanya dengan lafaz ikhbar. Jadi kata akhbarana tu orang panggil lafaz ikhbar. Kata akhbarana. Lepas tu Abdus Samad bin Abdul Warith. Ishaq pula berkata akhbarana. Abu Ubaidah kata haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith. Jadi siapa pula Abdus Samad bin Abdul Warith? Bin Sa'id. Abdus Samad bin Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Ambari At-Tannuri Abu Sahal Al-Basri
Al-Hafiz. Jadi Abdul Samad ni seorang hafiz hadis. Abdul Samad adalah perawi thiqah lagi thabt dalam meriwayatkan hadis Syu'bah terutamanya. Diperakui dia ni sebagai perawi yang thiqah lagi thabt. Beliau adalah salah seorang perawi dari tabaqah ke-9. Meninggal dunia pada tahun 207 Hijrah. Kemudian dia mengambil daripada ayahnya sendiri hadis ini. Siapa ayah dia tu? Iaitu Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Ambari. Kata An-Nasai thiqah thabt. Itu kata Imam Nasai. Hafiz Al-Zahabi pula berkata, ijma' sekalian orang Islam tentang boleh berhujjah dengan hadisnya. Itu Abdul Warith ini, bukan calang-calang orang lah. Ibnu Sa'ad berkata Abdul Warith meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah. 180 Hijrah. Begitu ya. Kemudian 773. Jadi Abdul Warith tu pula meriwayatkan kepadaku, kata Abdul Samad. Ayahku, yani Abdul Warith meriwayatkan kepadaku, kata Abdul Samad, daripada Husain Al-Muallim. Jadi 773. Sampai di sini saya nak orang lain lah pula baca. Boleh, sesiapa nak baca silakan. Silakan. Saya baca Maulana. Siapa ni? Ali Hanifah Maulana. Ali Hanifah. Ali Hanifah ni tidak duduk di Kedah. Di Sungai Petani Maulana. Sungai Petani, ya. Silakan. 773. Beliau ialah Husain bin Zakwan Al-Muallim Al-Mukattib Al-Awzi Al-Basri, seorang perawi thiqah. Kata Hafiz Ibnu Hajar, kadang-kadang berlaku waham, kekeliruan kepadanya. Boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab utama hadis menerima hadisnya. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini terdapat 9 sahaja hadisnya. Menurut Ibnu Qani', Husain meninggal pada tahun 145 Hijrah. Itu tentang Husain Al-Muallim. Dia terkenal dengan Husain Al-Muallim, Tok Guru. Husain Tok Guru, orang yang mengajar. Cikgu lah. Kalau kita kata cikgu, guru. Al-Mukattib, orang yang mengajar di maktab. Maktab ni macam kelas lah. Kelas budak-budak tu. Itu Mukattib. Dia ni pun perawi thiqah. Daripada Yahya bin Abi Kathir, katanya. Jadi tempat-tempat yang saya tak buat itu, kira-kiranya kita telah bertemu dah lah dengan perawi itu. Jadi tak perlu diulang lagi. Katanya Abdul Rahman bin Amr Al-Auza'i, ini Imam Al-Auza'i, meriwayatkan kepadaku daripada Ya'ish bin Al-Walid Al-Makhzumi. Jadi di sini siapa pula Ya'ish bin Al-Walid Al-Makhzumi? Silakan Ali Hanifah sambung lagi. 775. Al-Walid bin Hisham bin Muawiyah 74. 774. Al-Umawi Al-Mu'aiti. Al-Mu'aiti. Ya. Beliau meriwayatkan daripada ayahnya dan Muawiyah. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula ialah Yahya bin Abi Kathir dan Al-Auza'i. An-Nasai mengatakan Ya'ish perawi thiqah. Hadisnya di dalam Sunan At-Tirmidzi ini hanya ada 2 sahaja. Seterusnya dia meriwayatkan daripada ayah dia Al-Walid itu. Ya'ish itu meriwayatkan daripada ayah dia. 775. Teruskan Al-Walid. Al-Walid bin Hisham bin Muawiyah bin Hisham bin Uqbah bin Abi Mu'aith Al-Umawi Al-Mu'aith. Ini Uqbah bin Abi Mu'aith ini musuh ketat Nabi SAW zaman dahulu ni, semasa Nabi dah. Sebab tu disebut dia ni Al-Umawi Al-Umaiti, maknanya daripada keturunan Bani Umayyah. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aith ini Umawi.
Dia ni, sehingga kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, banyaklah tempat-tempat yang dikaitkan dengan nama ni sebab musuh ketat Nabi. Tetapi anak cucu dia dah jadi macam lain, dah jadi Islam semuanya. Sebab itu disebutkan Al-Mu'ayti ni kan. Itu sebab disebut dia ni Al-Mu'ayti. Cuba tengok ni. Nisbah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia ni pun disebutkan Al-Mu'ayti. Mu'ayt itu nisbah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Mu'ayt itulah. Jadi thiqah, perawi dari tabaqah ke-6. Jadi 776 ni daripada Ma'dan bin Abi Talhah. Yang ni Al-Walid ini meriwayatkan daripada Ma'dan bin Abi Talhah. 776. Al-Ya'muri Al-Syami, seorang perawi thiqah dari tabaqah kedua. Demikian kata Hafiz Ibnu Hajar. Habis di situ. Jadi oleh kerana perawi ni dia ramai kan, macam tadi kita dah sebut dah, ini termasuk dalam hadis Usyari. Mana sanadnya terdiri daripada 10 orang perawi. Di antara pengarang kitab dengan Nabi SAW. Ma'dan bin Abi Talha ni salah seorang perawinya. Daripada Abi Darda bahawa Rasulullah SAW pernah muntah lalu baginda berwudu. Di sini 777. Baca terus Ali Hanifah. 777. Abu At-Tayyib As-Sindi di dalam syarah Tirmizinya berkata, fa pada perkataan fatawadda'a menunjukkan berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah disebabkan baginda muntah. Ini bererti fa itu adalah fa sababiyah. Maka tertolaklah pendapat orang-orang yang mengatakan tidak terbatal wuduk dengan sebab muntah. Dengan alasan hadis ini tidak jelas menunjukkan muntah membatalkan wuduk. Kerana boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas muntah itu sebagai istihbab sahaja. Atau boleh jadi juga itu berlaku secara kebetulan sahaja. Ini Abu Tayyib As-Sindi. Abu Tayyib As-Sindi. Sindi ni Pakistan lah, dalam Pakistan sekarang ni. Sekarang ni dalam Pakistan. Dia ni adalah salah seorang tokoh hadis dan juga tokoh dalam mazhab Hanafi. Sebab itu dia cuba kuatkan di sini. Mana dia kata fa' ni fa' sababiyah, fatawadda'. Nabi SAW qa'a fatawadda'. Nabi SAW telah muntah, dengan sebab itu beliau berwudu. Maka dengan sebab itu beliau berwudu. Ataupun sebab itulah beliau berwudu. Begitu. Itu kalau fa' sababiyah. Fa' yang memberi arti sebab. Jadi berwudu tu sebab itu. Kenapa dia berwudu? Sebab wuduknya telah terbatal. Sebab itu dia berwudu pula. Dan Nabi SAW ni kalau tidak hendak bersembahyang, tidak hendak bersolat pun dia akan berwudu. Sebab dia nak diri dia tu dalam keadaan suci sentiasa. Tapi berwuduknya itu kenapa? Kerana telah muntah. Dan ini menunjukkan muntah itu membatalkan wuduk. Jadi kata dia, bila kita terima ini fa' sababiyah, maka tidak tepatlah orang yang mengatakan hadis ini tidak jelas menunjukkan muntah itu membatalkan wuduk. Kerana boleh jadi Nabi berwuduk itu kebetulan saja. Atau boleh jadi itu berwuduk itu sebagai istihbab saja, elok saja berwuduk, bukan sebagai wajib. Bukan sehingga membatalkan wuduk, bukan sampai begitu. Boleh jadi kata mereka. Jadi kata Abu Tayyib As-Sindi, sebabnya mereka berkata begitu ialah kerana mereka tidak menganggap fa' di sini sebagai fa' sababiyah. Kalau fa' ni mereka terima sebagai fa' sababiyah, tentu mereka kata berwuduk itu adalah dengan sebab telah muntah. Dan berwuduk itu sebagai mestilah. Kerana menganggap wuduk telah terbatal, telah berhadas kecil lah.
Jadi perlu berwuduk. Itu kata Abu Thayyib As-Sindi. Memanglah kalau kita perhatikan tokoh-tokoh dalam mazhab masing-masing itu akan cuba membenarkan mazhab yang dipegangnya atau menyokong mazhab yang dipegangnya, bahawa mazhab yang dipegangnya itu ada alasannya, ada rujukannya. Tetapi boleh kita jadikan sebagai pegangan hadis ini kalau kita terima fa' itu sebagai fa' sababiyah. Soalnya adakah mesti fa' di sini fa' sababiyah? Tidak boleh memberi makna lain lagi selain daripada makna itu. Tak ada kemungkinan dah ia memberi makna lain. Itu jawabnya tidak. Sebab itu orang lain tak setuju. Tak setuju. Orang lain tak setuju. Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW pernah muntah lalu baginda berwudu. Itulah yang zahirnya begitu saja. Tapi kalau kita pakai fa' itu sebagai fa' sababiyah, maka kita kena terjemah dengan sebab itu baginda berwudu. Bahawa Rasulullah, Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah muntah, dengan sebab itu baginda berwudu, atau kerana itu baginda berwudu. Kerana muntah tu, sebab muntah itu telah membatalkan wudunya. Kalau tidak, untuk apa berwudu? Sebab muntah, sebab wudunya telah terbatal lah. Walaupun pihak lain mengatakan tidak semestinya begitu, tidak semestinya wudunya terbatal. Boleh jadi sebagai istihbab, elok. Nabi menganggap elok saja kalau berwudu. Bukan itu makna wajib. Sehingga kita kata itu wuduk yang terdahulu itu telah terbatal. Tidak mesti begitu kata mereka. Itu kalau mereka kalau dipakai fa' sababiyah sekalipun dengan sebab itu. Tapi bukan semestinya menunjukkan wajib. Sebagai istihbab pun boleh. Sedangkan fa' itu tidak secara pasti memberi makna fa' sababiyah. Dan tidak boleh dah ada makna lain yang sesuai untuknya. Tidak, bahkan ada lagi makna lain yang sesuai untuknya. Kalau saya memilih fa' itu fa' li ta'qib sahaja. Sebab itu saya terjemah lalu baginda berwudu. Yang selepas muntah tu Nabi berwudu. Jadi tak ada dijelaskan di sini berwudu tu kerana wuduknya terbatal. Tidak. Sajalah berkomor-komor nak membersihkan mulut. Wuduk itu boleh pula dengan makna wuduk lughawi. Kalau wuduk lughawi dengan makna berkomor-komor saja, membersihkan mulutnya saja, boleh juga dengan makna begitu. Atau lalu baginda berwuduk, nak ceritanya berwuduk tu selepas muntah. Paling tinggi kalau kita terima pun itu sebagai mustahab sahaja, bukan sebagai wajib. Bukan sebagai wajib. Dan ia tidak menunjukkan wajib. Kalau kita terima sebagai sebab, fa' sababiyah sekalipun, tidaklah mesti ia memberi makna wajib juga berwuduk tu. Walau bagaimanapun orang yang mengatakan terbatal wuduk dengan sebab muntah itu, dia kata ini buktilah. Bukti. Sebab mereka pakai fa' itu dengan makna fa' sababiyah. Kemudian Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu Thauban di Masjid Dimashq. Siapa pula Thauban ini? Cuba kita tengok. Sila Ali Hanifah baca lagi 778 ini. 778. Ya. Beliau ialah Thauban bin Bajdud atau bin Jahdar menurut sesetengah ulama. Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman adalah kunyahnya. Thauban adalah maula atau hamba bebasan Nabi SAW yang berasal dari Yaman. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat baginda yang terkenal. Thauban dijadikan hamba setelah ditawan dalam suatu peperangan. Kemudian beliau dibeli oleh Rasulullah SAW, lalu baginda memerdekakannya. Setelah dimerdekakan, Thauban tetap bersama Rasulullah SAW, baik ketika baginda berada di Madinah atau ketika baginda keluar bermusafir.
sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau berpindah ke Syam. Pada mulanya tinggal di Ramlah, kemudian di Hims. Di Hims beliau telah membuat sebuah rumah dan di sanalah beliau meninggal dunia pada tahun ke-54 Hijrah pada zaman pemerintahan Gubernur Abdullah bin Qurt. Abu Asma Ar-Rahabi Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri, Abu Hayy Al-Mu'adzin, Rashid bin Sa'ad, Jubair bin Nufair, Abdurrahman bin Ghan, Abu Amir Al-Alhani, Abu Idris Al-Khawlani dan ramai lagi orang-orang lain telah meriwayatkan hadis-hadisnya. Terdapat 128 hadis telah dinukilkan daripadanya. Di dalam Sunan Tirmizi sahaja terdapat 19 hadisnya. Itulah tentang Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut maula tu maknanya hamba yang dibebas, dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai hamba. Daripada sini menjadi bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang miskin ya, sebenarnya kaya. Sebab seorang-seorang hamba tu bukan murah harganya, mahal. Macam kereta lah. Sebuah kereta kalau kita ni, kalau kereta baru berapa? Mahal. Begitu juga dengan hamba, sebab hamba itu modal kehidupan orang zaman itu. Kalau seseorang tu ada hamba, dia boleh cari duit lah dengan hamba tu. Dan hamba tu kalau pergi cari duit pun dapat duit, dapat untung, dapat apa pun boleh kepada tuan dia sepenuhnya. Tidak boleh langsung kepada dia. Itulah keadaan hamba. Jadi itu menjadi modal. Kalau dia jual hamba tu pun mahal. Jual hamba sebab hamba ni boleh berkhidmat. Kalau orang sakit, kalau orang tua ataupun orang zaman dulu kan, bukan seperti kita sekarang ni buka paip adalah air. Buka paip terus ada air. Zaman dahulu nak cari air kena pergi jauh angkut air. Itu kerja hamba lah. Jika seseorang tu ada hamba, banyaklah kesenangan hidup dia. Nabi SAW dalam berdasarkan riwayat dan termasuk dalam sirah disebutkan 100 orang lebih Nabi SAW ni ada hamba. Dan ramai daripada mereka tu berpuluh-puluh daripadanya baginda memerdekakannya. Ini tidakkah bukti Nabi SAW seorang kaya? Memang kaya. Jadi orang kata Nabi SAW miskin itu tak tepat. Tak tepat. Kaya. Dan dia meninggalkan harta banyak. Cuma harta dia tidak boleh dijadikan pesaka. Itu betul lah. Tapi harta yang ditinggalkan banyak. Tanah Fadak saja tu pun berapa dah harganya. Tanah Fadak saja. Tanah di Khaybar, kemudian setelah Banu Nadir dihalau keluar daripada Madinah, Nabi juga mendapat tanah mereka. Ada bahagian Nabi SAW juga daripada harta Faid itu. Daripada harta Faid setelah Banu Nadir dikeluarkan daripada Madinah. Jadi ini semua menunjukkan banyak hartanya. Ya, kalau ada di dalam hadis Nabi SAW kelaparan, terpaksa ikat perut dia, itu betul juga. Cuma itu suatu ketika mula-mula berpindah ke Madinah. Ketika mula-mula, tapi tidaklah lama keadaan itu, tak lama. Kalau kita tengok kepada sejarah, sirah, tahun yang kedua sudah dihalau Banu Nadir. Pada tahun yang keempat, Banu Quraizah pula dihalau. Banu Quraizah pula hartanya habis, dikuasai oleh orang Islam dan sebahagiannya diperoleh Nabi SAW juga. Jadi di peringkat awal lagi Nabi SAW ni sudah kaya dah lama sebelum baginda meninggal. Bukan kata dekat-dekat dia meninggal saja baru kaya. Tidak begitu. Dan ini buktinya, salah satu buktinya. Dan taubat itu berdasarkan setengah-setengah riwayat, Nabi SAW setelah memerdekakannya bagi pilihan kepada dia. Sama ada nak balik ke negeri dia, negeri asal dia, bertemu dengan keluarga, atau terus tinggal bersama Nabi. Dan jika dia tinggal bersama Nabi, Nabi menganggap dia sebagai sebahagian daripada Ahlul Bait. Dia pilih, tak mahu balik.
Tak mahu balik. Dan mahu bersama Nabi. Walaupun dia telah dimerdekakan, mahu tetap bersama Nabi dan dia mahu dia ni terhitung sebagai salah seorang Ahlul Bait. Dan Nabi sebut itu Ahlul Bait, jadi Ahlul Bait kami. Itu menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ni memang banyaklah pengorbanannya dalam membebaskan hamba-hamba di zaman itu dengan cara beli dan memerdekakan hamba. Termasuklah Sauban ini. Salah seorangnya. Baiklah, kita tengok lagi. Di Masjid Dimashq, kata Ma'dan, aku bertemu Sauban di Masjid Dimashq. Aku sebut perkara itu, yakni apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda itu kepadanya. Maka beliau berkata, benar. Bahkan akulah yang menuangkan air wudu kepada baginda. Jadi, dia kata betul tu. Betul Abu Darda cerita tu betul lah. Betul kata dia. Aku sendiri yang menuangkan air wudu. Jadi ini menunjukkan boleh meminta orang lain, khidmat orang lain untuk menuangkan air untuk kita berwudu. Boleh. Tidak kata itu membesarkan diri ke, tidak. Terutamanya anak buah kita boleh suruh. Anak kita ke ataupun anak buah kita ke. Biasanya di zaman Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat ni berebut nak berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW bagi peluang lah. Mudah-mudahan dia dapat keberkatan dengan cara begitu, dengan cara berkhidmat begitu. Itulah yang dilakukan oleh Sauban. Dia menuangkan air. Padahal Nabi tidak sakit pada ketika itu. Nabi SAW bukanlah lumpuh tangan dia, tidak. Dia sihat. Menunjukkan orang yang sihat pun boleh mendapat khidmat daripada orang lain untuk melakukan sesetengah ibadat. Boleh. Boleh. Kalau kita kata wuduk itu sebagai salah satu ibadat juga, sebagaimana jumhur ulama kata memanglah dia ibadat, sebab itu perlu niat. Sebab itu perlu ada niat juga. Kecuali kalau Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mereka kata ia tidak ibadat mahdah secara khusus, tetapi ia adalah wasilah kepada ibadat. Dengan sebab itu tidak perlu niat, kata mereka. Buat saja, ambil, basuh muka, basuh tangan, gitu saja. Tak ada niat pun. Sah wuduk itu. Cuma kalau ada niat tu tentulah mereka pun kata lebih baik juga. Lebih baik lagi. Begitu ya. Kata Abu Isa, habis istilah. Kata Abu Isa, Ishaq bin Mansur berkata, Ma'dan bin Talha. Jadi tu guru dia tadi kan ada dua, Abu Ubaidah dan Ishaq bin Mansur. Kalau nak kira antara dua tu, Ishaq bin Mansur ni perawi yang lebih kuat lagi, lebih kebah lagi, lebih teguh lagi. Tetapi dia ada juga tersalah di sini. Imam Tirmizi, Abu Isa tu maksudnya Imam Tirmizi lah. Imam Tirmizi kata Ishaq bin Mansur berkata Ma'dan bin Talha. Kata Abu Isa, sedangkan Ibnu Abi Talha lebih sahih. Ma'dan bin Abi Talha. Itu bukan Ma'dan bin Talha saja. Jadi makna tu guru dia tu tersalah di situ. Imam Tirmizi, murid yang memperbetulkan kesalahan guru itu. Kata Abu Isa lagi, tidak hanya seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in berpendapat perlu berwudu kerana muntah dan berdarah hidung. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Itulah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Imam Tirmizi tak sebut pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa dia tak sebut pendapat Imam Abu Hanifah? Sedangkan dia sebut di tokoh-tokoh daripada Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ahlul Kufah. Imam Abu Hanifah juga Ahlul Kufah. Sebabnya riwayat yang sampai kepada Imam Tirmizi daripada Imam Abu Hanifah itu tidak meyakinkannya. Bukan riwayat yang kuat. Dengan sebab itu dia tidak sebut. Itu disebutkan di dalam Ilal Tirmizi, ada sebut 779. Maknanya ini antara tokoh ulama yang berpendapat
perlu berwuduk. Kerana wuduk terbatal dengan keluar darah melalui hidung ataupun muntah. Ini orangnya. Termasuk Imam Abu Hanifah. 779. Ali Hanifah baca lagi, teruskan. 779. Dan itu juga pendapat Az-Zuhri, Al-Qamah, Al-Aswad, Amir Al-Sha'bi, Urwah bin Az-Zubair, An-Nakhai, Qatadah, Al-Hakam bin Utaibah, Hamad, Al-Hasan bin Saleh bin Huyai, Ubaidullah bin Al-Husain dan Al-Auza'i. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Antara dalil yang menjadi pegangan mereka dalam masalah ini ialah satu, hadis ke-87 yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi di atas. Pihak yang tidak bersetuju dan berpendapat muntah tidak membatalkan wuduk membantah alasan itu dengan berkata, hadis ke-87 itu baru boleh dijadikan dalil apabila cukup 3 perkara di bawah ini. Pertama, pada perkataan fatawadda'a itu hanya memberi erti sababiah semata-mata, sedangkan ia juga boleh memberi erti yang lain. Kedua, adanya lafaz fatawadda'a terus selepas perkataan qa memang mahfuz. Qa'a memang mahfuz, sedangkan ia masih boleh dipertikaikan. Lantaran Imam Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz qa'a, lantaran Imam Abu Daud meriwayatkannya dengan lafaz qa'a fa aftara. Imam Tirmizi sendiri di bawah Kitabus Siyam meriwayatkannya dengan lafaz seperti itu, qa'a fa aftara. Kemudian beliau mengomentarinya dengan berkata, maksud hadis ini ialah Nabi SAW pernah dalam keadaan berpuasa termuntah, lalu tubuhnya menjadi lemah, kerana itu baginda berbuka. Demikianlah ia diriwayatkan dalam sesetengah hadis secara mufassar. Begitulah hadis tersebut diriwayatkan oleh pengarang Mishkat dengan lafaz qa'a fa aftara, dan beliau berkata ia dikemukakan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ad-Darimi. Ketiga, terbukti bahawa sebelum muntah Nabi SAW memang dalam keadaan berwuduk, sedangkan tidak ada dalil yang jelas menunjukkan begitu. Hafiz Ibn Hajar juga di dalam At-Talkhisul Habir mengemukakan hadis itu dengan lafaz ini. Kata beliau, Hadisun Abi Darda anna Hadisu Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Hadis Abu Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah termuntah lalu baginda berbuka puasa. Itu diriwayatkan oleh Ahmad, pengarang 3 buah kitab sunan yang utama. Kitab sunan yang utama iaitu Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, At-Tabarani, Ibnu Mandah dan Al-Hakim daripada hadis Ma'dan bin Abi Talhah daripada Abi Ad-Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah termuntah lalu baginda berbuka puasa. Kata Ma'dan, kemudian aku bertemu Thauban di masjid Dimashq. Dengan lafaz ini juga ia diriwayatkan oleh At-Tahawi di dalam syarh Al-Athar,
Orang yang hendak menjadikan hadis ini sebagai dalil kepada muntah membatalkan wuduk, mestilah membuktikan dahulu bahawa lafaz tawadda'a selepas qa'a itu memang mahfuz. Selagi tiga perkara yang tersebut di atas tadi tidak terbukti, hadis itu tidak wajar dijadikan dalil. Sekejap ya, Ali Hanifah. Jadi ini bantahan daripada pihak yang tidak bersetuju lah. Pihak yang tidak bersetuju dengan golongan yang mengatakan muntah ataupun keluar darah hidung tu membatalkan wuduk. Mereka yang tidak bersetuju tu, dia kata hadis ini tak boleh dijadikan dalil. Baru ia boleh dijadikan dalil kalau cukup syarat ni. Kalau ada cukup tiga perkara di bawah ni, ada tiga perkara di bawah ni, baru boleh. Barulah kita kata ia memang menjadi dalil. Selagi tidak terbukti tiga perkara ni, tak jelas, tak cukup tiga perkara ni, tak boleh kita kata ini hadis ni jelas menunjukkan terbatal wuduk tu. Apa tiga perkara tu? Satu, fa pada perkataan fatawadda'a, qa'a fatawadda'a. Kena buktikan bahawa ia hanya memberi arti sababiah semata-mata. Tak boleh dengan makna lain dah. Barulah kita boleh kata boleh, ini jadi dalil. Sedangkan ia juga boleh memberi arti yang lain. Sebagaimana saya terjemah tadi, lalu Nabi SAW berwudu. Cerita saja, selepas itu Nabi SAW berwudu. Begitu. Dan tidaklah kata sebagai sebab. Kalau kata sebab sekalipun, masih tak jelas lagi. Rasulullah berwudu itu dengan sebab muntah. Dengan sebab muntah. Sebab dia lebih segar. Rasanya dengan wudu itu lebih segar. Lebih membersihkan mulut dia. Atau kalau kita pakai fatawadda' itu dengan makna wudu lughawi. Makna basuh mulut. Berkomor-komor saja. Masih lagi tidak jelas. Bahawa perlu berwudu dengan wudu istilahi. Wuduk untuk sembahyang tu. Jadi bagaimana kita nak kata muntah ataupun keluar darah melalui hidung itu membatalkan wuduk, sedangkan masih tidak jelas, tidak putus. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya lafaz fatawadda'a terus selepas perkataan qa'a memang mahfuz. Ini kena buktikan. Fatawadda'a selepas qa'a ini memang mahfuz. Maknanya inilah kedudukan lafaz hadis yang sebenar. Memang begitu disebutkan oleh Abu Darda. Lafaznya memang begitu. Fatawadda' itu terletak terus selepas qa'a. Kalau selagi tidak boleh buktikan bahawa fatawadda' itu memang terus berada di situ, bahkan bercanggah dengan sekian banyak riwayat yang lain, kerana riwayat yang lain selepas qa'a itu bukan fatawadda', tetapi fa'aftara. Itu yang mahfuznya, kata mereka. Artinya hadis ini tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz, maknanya tak kuat lah. Dhaif lah. Tidak mahfuz. Yang betulnya qa'a fa'aftara. Itu dalam banyak lagi riwayat yang lain. Bahkan dalam riwayat Tirmizi sendiri pun di bawah Kitabus Siyam, dia sebut fa'aftar. Cuma bagi orang yang terima kata membatalkan itu, dia kata itu cerita lain pula. Cerita lain macam mana? Benda yang sama. Cerita sama. Nabi SAW muntah. Lalu baginda berbuka. Maknanya dia dalam keadaan berpuasa. Jadi oleh kerana letih, dia berbuka. Dia berbuka. Selepas berbuka itu, dia berwudu. Dia berwudu. Maknanya tidak terus. Fatawadda' itu selepas qa'a. Tidak terus begitu. Jadi kata mereka ini tertib ataupun kedudukan lafaz ini tidak mahfuz begitu. Kemudian beliau mengomentarinya dengan berkata, Imam Tirmizi kata, maksud hadis ini ialah Nabi SAW pernah dalam keadaan berpuasa termuntah, lalu tubuhnya menjadi lemah. Kerana itu baginda berbuka. Itu kata Tirmizi. Qa'a fa'aftara. Itu komentar Imam Tirmizi.
Bermakna tidak terus selepas perkataan qa'a itu fatawadda'a. Jadi kita nak kata fa tu fa sababiyah macam mana? Tidak fa sababiyah. Qa'a fa aftara. Kalau kita nak kata fa sababiyah pun yang sesuainya aftara itu. Buka tu, berbuka tu, mana tidak berpuasa terus tu, tidak berpuasa lagi selepas itu tu kerana telah muntah. Sebab itu dia berbuka. Jadi fa tu fa sababiyah tu, sebab tu berkait dengan aftara tu, bukan berkait dengan tawaddu'a. Ini perbincangan halus sedikit, seni sedikit. Macam mana ni sahabat kita Ruslan Jaafar. Saya nampak gambar Ruslan saja, yang lain-lain tu tak tahu macam mana, apa halnya. Dan peserta kita pun nampaknya kurang hari ni. Mungkin kerana cuti kot. Mungkin kerana cuti kot. Sedangkan pelajaran kita hari ni agak rumit ni, seni sangat, halus sangat. Dia kena perhati sikit. Inilah kalau orang yang belajar hadis betul-betul, dia benda-benda gini lah. Barulah kita nampak kenapa ulama ni tak mahu pakai hadis ni. Sedangkan yang lain pakai. Yang tak mahu pakai tu dia ada alasan dia. Ada alasan dia. Saleh ada, Saleh. Sehat Saleh? Alhamdulillah sihat Maulana. Tak ke mana-mana ke cuti ni? Tak ada ke mana hari ni. Semalam je berjalan. Ya. Jadi begitulah. Ni kalau kita perhatikan di sini, ni. Baik, kalau kita nak tengok, dalam televisi boleh tengok. Tapi masa kita dah lewat ni kan. Dah lebih dah masa ni. Sekejap saya cuba cari di sini. Kita pakai Syamilah. Ni kita ambil Sunan Tirmizi mana? Ni ada beberapa Sunan Tirmizi. Ni boleh, ada beberapa. Ni boleh. Cuba kita tengok di situ. Ni dia sebut. Wa innama ma'na hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman mutatawwi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat. Faqa'al, lepas tu dia muntah. Fadha'ufa, dengan sebab itu dia jadi lemah tubuh, dia letih. Fa'aftara, lalu dia berbuka. Jadi di sebelum ni sebelum fa'aftara tu ada beberapa lagi perkara yang ditakdirkan. Yang sebenarnya kalau kita nak kata fa' sababiyah tu di sini pada dha'ufa ni fa' sababiyah. Dengan sebab muntah itu Nabi jadi lemah, jadi letih. Lepas itu baru dia berbuka setelah letih tu. Bukan terus berbuka. Setelah letih dahulu. Ni Imam Tirmizi sendiri kata begini, qa'a fatawadda'. Hakadha ruwiya fi ba'dil hadis mufassaran. Demikianlah diriwayatkan dalam setengah-setengah hadis dengan ditafsirkan begitu, diperjelaskan. Mana kedudukan sebenarnya. Bukan qa'a fatawadda', tapi qa'a fadha'ufa fa'aftara fatawadda'a, gitu maksudnya. Ini cerita lain, ini cerita kalau berpuasa lah. Ini Tirmizi yang tak ada baris. Ini Tirmizi yang ada baris. Tirmizi yang ada baris ada juga. Sama lah. Benda yang sama. Itulah. Maknanya kata kebanyakan ulama, terutamanya yang tidak menerima muntah ataupun keluar darah daripada mana-mana bahagian tubuh membatalkan wuduk, mereka kata ini tidak mahfuz. Macam mana kita nak terima? Yang mahfuznya qa'a fa'aftara, itu yang mahfuz. Itu pun bila ditakdirkan, seperti Imam Tirmizi mentakdirkan berapa banyak dicelah tu. Qa'a fadha'ufa baru fa'aftara. Jadi memang begitu bahasa Arab ni kan. Banyak buang-buang begitu. Demikianlah ia diriwayatkan dalam setengah hadis secara mufassar. Imam Tirmizi sebut tadi. Dengan jelas. Mana disebutkan cerita sebenarnya. Latar belakang cerita tu lebih detail. Bukan terus fatwa doa begitu.
Begitulah hadis tersebut diriwayatkan oleh pengarang Mishkat dengan lafaz qa'a fatawadda'a. Dan beliau berkata, ia dikemukakan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ad-Darimi. Tirmizi tadi kita dah kemukakan tadi. Bukan dalam sebuah dua kitab, ada. Ada pun qa'a fatawadda'a itu tidak banyak ada, walaupun ada juga di dalam kitab-kitab hadis. Tetapi yang lebih banyak ialah qa'a fa'aftara. Itu yang mahfuznya. Yang ketiga, kena terbukti bahawa sebelum muntah Nabi SAW memang dalam keadaan berwuduk. Jadi kita kata, kalau kita terima hadis ni, Nabi muntah, dengan sebab itu Nabi berwuduk. Dengan sebab itu. Kena terbukti dulu bahawa Nabi SAW sebelum itu ada wuduk. Kalau dia tak ada wuduk, memanglah dia perlu nak bersemayang dan bersolat dan apa-apa lagi. Dengan sebab itu dia berwuduk, bukan dengan sebab muntah. Sebab dia memang tak ada wuduk lagi. Kita kena buktikan terlebih dahulu bahawa Nabi sebelum itu memang ada wuduk. Lepas tu dia muntah. Jadi dia berwuduk pula dengan sebab dia muntah. Barulah boleh kita kata wuduknya yang sebelum itu terbatal. Selagi tidak terbukti itu, macam mana kita nak kata terbatal wuduk Nabi? Memang Nabi tak berwuduk pun. Boleh jadi juga Nabi tidak berwuduk. Sedangkan tidak ada dalil yang jelas menunjukkan begitu. Macam mana ni? Kita nak berhenti ke? Kena berhenti lah. Kalau tidak, jadi ambil waktu yang satu lagi. Macam mana ni Saleh? Nak teruskan? Ataupun berhenti, kita berhenti ya? Kalau nak sambung pun selepas ni lah kita sambung. Kalau nak habiskan bab ni juga. Tapi saya rasa panjang juga tu perbincangannya. Kalau nak pergi lagi lah, kita boleh sambung selepas ni. Tengoklah macam mana keadaannya. Jadi kita berhenti rehat lah sekejap lah. Sebagaimana biasa. Selepas ni kita akan sambung. Sama ada nak sambungkan yang ni ataupun kita nak masuk kitab yang satu lagi. Tengoklah selepas ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya. Ya. Yang ada dua pendapat khilaf tu, kalau kita nak pakai dua-dua tu boleh tak? Ada masa kita pakai satu, ada masa kita nak pakai satu lagi. Yang mana bukan, tu? Yang tajuk ni Jami' Tirmizi kan? Yang kalau kata macam hari ni kalau kata muntah tu dia ambil wuduk kan? Atau satu lagi tak payah ambil wuduk. Jadi kita nak pakai dua-dua. Kadang-kadang kita pakai yang tu, kadang-kadang kita pakai yang tu. Kita sendirilah maknanya. Boleh. Kalau boleh. Kita pakai dengan arti istihbab, elok saja ambil wuduk. Bukan sampai terbatal wuduk. Kalau kita pakai yang terbatal, memang terbatal lah. Bukan masalah elok, memang kena ambil wuduk. Sebab terbatal wuduk. Kita sendiri elok pilih mana-mana satu lah pendapat tu. Terpulang masing-masing. Ada semua tu, ada yang macam ni. Kalau macam Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, mereka kata tak perlu pun berwuduk. Kalau lah nak pakai juga wuduk dengan makna wuduk lughawi. Yang ni berkomo-komo nak membersihkan mulut, gitu saja. Nak kata batal wuduk, tidak. Tetapi di sana ada yang mengatakan batal. Itulah khilaf. Sebab itu kita kalau macam sebelum ni kan yang kalau cium batal, kalau cium tak batal. Jadi kita sendiri kita nak pakai, ada masa kita pakai tu, ada masa kita pakai yang tu. Apa kau memang lain kalau macam tu? Kalau macam tu bermakna kita menganggap tidak bukan masalah batal, cuma elok saja ambil, begitu. Kau memang batal, tak boleh kena ambil satu. Kalau kata tak batal, tak batal lah. Cuma makna pendirian kita bila orang lain buat. Kalau orang lain buat, dia nak buat hatu pun tak apa, dia nak buat hatu pun tak apa. Tapi kalau kita pilih yang kita yakin lah. Yang kita yakin. Yang memudahkan kita misalnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya juga pasal Jami' Tirmizi batal kena cium tu lah. Cium. Ya. Misalnya bukan isteri.
seperti anak murid kau lah macam Tina dengan tok guru dia ke, ataupun adik-beradik akak ke, batal ada wudu. Mengikut orang yang begini, mengikut orang yang kata tak batal tu, dia kata tak batal semua. Cuma masalah bila sentuh orang lain tu dosa lah. Salah. Salah, tapi wudu tak batal. Orang yang kata tak batal tu. Yang kata batal tu tak kira isteri pun batal. Ya gitu. Tapi bab sebelum ni kan, bab sebelum ni. Yang hari ni kita bincang tentang muntah tadi tu. Muntah ya. Beres-beres. Ya. Lagi, silakan. Waalaikumsalam. Siapa ni? Kamarudin. Ya. Silakan. Saya ada buka buku Sunan Tirmizi ni. Terjemahan siapa? D.R.S. Moh Zuhri ni. Dalam terjemahan mana? Dalam terjemahan dia Indonesia mana? Saya rasa itu terjemahan dia cakap Rasulullah muntah lalu beliau berbuka dan berwuduk. Melana translate tadi kata berwuduk saja. Kat sini tulis muntah dan berwuduk. Tak kena tu. Macam mana Melana? Di situ tadi memang muntah dan berwuduk terus. Kalau muntah dia berbuka dahulu, itu dalam bab di puasa. Dalam Tirmizi juga, dalam puasa di bawah kitab Siam, kitab puasa baru ada yang tu. Kalau di sini dia tak ada. Dia ada fatawaddu'a saja. Itu silap tu kalau ada fa'aftara. Silap. Sepatutnya tidak ada. Di dalam Tirmizi yang ada fa'aftara itu di bawah kitab Siam. Kitab puasa, berkenaan dengan puasa. Tadi saya dah tunjuk dah juga yang tu pun. Di sana ada komentar Imam Tirmizi. Kat sini memang dah ada fa'aftara mana? Ya macam mana? Ya. Itu silap. Ya dapatkan. Mungkin dia ambil sana taruh sini ya. Mungkin tak? Wallahu alam, tak tahu. Okey. Kalau tambah di situ bermakna tak boleh jadi bukti lagi. Tak boleh jadi bukti lagi. Kalau tak ada tu baru boleh buat bukti. Sedangkan dia nak buat bukti untuk terbatal wuduk tu sepatutnya tak ada lah. Sepatutnya tak ada fa'aftara tu di situ. Sini memang ada fa'aftara. Itu silap lah. Ya, saya rasa setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.